الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada hari yang mulia ini kita bertekad dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi titah perintahnya serta meninggalkan tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Jawahirul Quran telah menyebut Al-Quran padanya 3 kepentingan yang besar. Pertama, ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatul akhirah. Dan yang ketiga, ma'rifatu siratil mustaqim. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikekalkan hingga akhir zaman. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, terdapat 3 kepentingan yang amat besar. Pertama, Al-Quran memperkenalkan manusia tentang Allah yang disebut dengan ma'rifatullah. Kita meneliti membaca ayat-ayat Allah, nescaya kita akan temui di sana ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperkenalkan manusia tentang Tuhan, memperkenalkan manusia tentang Allah. Ada ayat yang memperkenalkan Allah melalui nama-namanya. Ada ayat yang memperkenalkan Allah melalui sifat-sifatnya. Ada ayat di dalam Al-Quranul Karim memperkenalkan Allah kepada manusia melalui penciptaannya. Memadai untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita membaca ayat-ayat Allah. Kerana itulah tujuan besar Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia. Kita membaca surah yang pertama Al-Fatihah pun sudah cukup. Daripada ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, sudah disebut di sana 3 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dibaca lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di sana sudah dinyatakan Allah, nama-namanya dan sifat serta penguasaannya. Kita baca lagi pada ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, sekali lagi mengulangi nama-nama Allah yang disebut di dalam Bismillah. Isyarat dari Allah
pada surah yang pertama di dalam Al-Quran, pada ayat pertama, 2 dan 3, sudah pun memperkenalkan Allah kepada manusia. Untuk manusia mengenali dengan lebih mendalam, manusia bacalah ayat-ayat yang berikutnya. Hayatilah isi kandungan Al-Quranul Karim. Nescaya manusia akan mengenali siapa Tuhannya, mengenali Allah, Tuhan yang sebenar, yang dituntut kepada manusia untuk manusia sembah, manusia memperhambakan diri kepada Allah, Tuhan yang diperkenalkan oleh Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Quran menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala memperkenalkan manusia terhadap hari akhirat. Hari akhirat tidak diketahui oleh siapa pun dari kalangan manusia. Hari akhirat tidak mampu dijangkau oleh akal fikiran. Hari akhirat tidak mampu dicapai oleh panca indera manusia yang biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menceritakan perihal akhirat bermula di dalam surah Al-Fatihah juga pada ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Malik, dia adalah raja pemilik. Ad-din, pada hari akhirat. Ayat ini memberi isyarat kepada manusia bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang bukan sekadar raja, penguasa di dunia, alam dunia, bumi dan langit dan seluruhnya. Bahkan dialah juga raja pada hari akhirat. Inilah yang disebut Allah di dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-16. Limanil mulkul yaum. Apabila seluruh langit, bumi dan segala makhluk dibinasakan, Allah bertanya, limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Allah tunggu nanti kala-kala ada manusia dan mana-mana makhluk yang cuba untuk menjawab. Tidak ada lagi pemerintah dan penguasa yang mampu untuk jawab. Walaupun ketika hidup mereka berkuasa, mereka memiliki kerajaan-kerajaan yang besar, namun pada hari itu mereka sudah tidak mampu untuk memberi jawapan kepada persoalan Allah. Limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Akhirnya Allah menjawab, Lillahil wahidil qahar. Kerajaan hari ini milik Allah. Allah Tuhan yang esa. Allah Tuhan yang maha perkasa. Inilah cara Allah memperkenalkan manusia tentang hari akhirat. Maliki yaumiddin. Malik, dia adalah raja pada hari akhirat. Ad-din, ada ketikanya diterjemahkan oleh ulama dengan agama. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala kaitkan hari akhirat dengan agama? Dijawab oleh ulama untuk memberi isyarat kepada manusia yang akan selamat, yang akan diterima Allah, yang akan diberi balasan yang terbaik di hari akhirat, hanyalah mereka yang datang dengan agama. Dan agama tersebut tidak lain dan tidak bukan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima hanyalah Islam. Pertahankanlah Islam. Jaga, pelihara, bajailah Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan seorang lelaki dihadap di hadapan Allah, lalu datanglah segala amal bakti yang dilakukan di dunia. Datanglah salatnya, datanglah puasanya,
datanglah ibadat hajinya, datanglah sedekahnya. Semua itu datang dan Allah menyebut kedatangan kamu semua adalah baik, tetapi tidak cukup. Sampailah datangnya Islam lelaki tersebut. Apabila Islamnya datang, Allah berfirman, dengan Islamlah aku menerima segala amal, dengan Islamlah aku berikan segala balasan yang setimpal. Menunjukkan hari akhirat yang diperkenalkan Allah kepada manusia melalui Al-Quranul Karim hanyalah kepada mereka yang beragama, hanyalah kepada mereka yang membawa bersama dengan Islam. Itu sahaja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Inilah yang menyebabkan Allah sentiasa berpesan kepada manusia, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan di dalam keadaan kamu seorang Islam, seorang yang menyerah diri, seorang yang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahaja yang akan selamat di hadapan Allah pada hari yang disebut dengan Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki dan menguasai hari tersebut. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut pula, di antara perkara penting yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim ialah ma'rifatu siratil mustaqim. Quran memperkenalkan kepada manusia jalan yang disebut dengan Al-Mustaqim. Inilah yang kita pohon dan kita doa setiap kali menunaikan salat melalui Al-Fatihah yang kita baca pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan, hidayahkanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami jalan Al-Mustaqim. Manakah jalan itu? Manusia tidak boleh mereka jalan sendiri. Manusia tidak boleh merintis jalan sendiri. Tapi jalan Al-Mustaqim sudah dirintis, sudah dilalui. Ayat yang ke-7 Allah menyebut siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang dilalui oleh mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka yang mendapat nikmat dari Allah? Surah An-Nisa ayat yang ke-69 Allah huraikan, an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yaitu jalan yang dilalui oleh mereka yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan nabi-nabi, dari kalangan siddiqin, dari kalangan syuhada, dan dari kalangan salihin. Inilah jalan lurus. Inilah jalan selamat. Justru kita yang ingin melalui jalan lurus dan jalan yang selamat, hendaklah berjalan di atas jalan 4 golongan ini. Golongan nabi-nabi, golongan orang yang benar, golongan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan golongan orang-orang yang saleh. Jangan bercanggah daripada jalan ini. Andainya manusia bercanggah dari jalan ini, nescaya manusia akan melalui jalan yang salah. Itulah yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini adalah jalanku. Jalanku, jalan yang lurus yang sudah dilalui oleh generasi yang lalu. Fattabi'uh, turuti
diikuti. Untuk selamat di atas muka bumi, pastikan jejak kita sama dengan jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan manusia, hati-hati dengan kelompok dan kumpulan yang wujud di mana-mana. Mereka cuba merintis jalan-jalan yang lain, mendorong manusia untuk melalui jalan-jalan yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tattabi'us subul, jangan mudah-mudah menurut jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, nescaya kamu akan dipecahkan, akan disesatkan daripada jalan lurus yang dibawa oleh nabi, oleh rasul, oleh para siddiqin, syuhada dan salihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan jejak yang cukup jelas untuk diikuti dan dituruti. Siapa kita? Pemimpinkah kita? Nabi sudah meninggalkan jejak sebagai seorang pemimpin. Ikutilah jalan Nabi. Siapa kita? Seorang bapa di dalam rumah tangga, pemimpin di dalam masyarakat, ketua keluarga, seorang individu, seorang jiran tetangga, seorang anggota masyarakat. Siapa kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan jejak untuk diikuti. Selamat kita andai menjejaki jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun awas, terlalu banyak jalan-jalan yang berada di kanan dan kiri kita. Itu jalan yang dirintis oleh iblis dan syaitan. Jalan yang dirintis oleh musuh-musuh Allah. Nabi datang menganjur, membawa, membimbing manusia untuk disatukan di bawah lembayung Islam sebagai sebuah daulah yang menaungi negara dan ummah. Datang musuh, usaha mereka untuk memecah belahkan kesatuan ini. Nabi datang membawa keadilan sejagat, membawa kasih sayang, dan kasih sayang itu disebarkan kepada seluruh manusia. Tiba-tiba ada dari kalangan manusia menyebarkan kebencian, menyebarkan perpecahan, membawa kezaliman, membawa permusuhan. Itu bukanlah jalan Nabi, itu bukan jalan siddiqin, itu bukan jalan syuhada dan salihin. Marilah kita berusaha sedaya upaya menjejaki jalan yang dilalui oleh mereka yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, dan kita minta dijauhkan ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai Allah. Dimurkai Allah ialah dari kalangan Yahudi, waladhdallin, dan bukan jalan yang sesat dari kalangan Nasrani. Ulama menyebut apakah sifat Yahudi, apakah sifat Nasrani. Yahudi mempunyai ilmu tetapi degil. Nasrani mereka jahil, lalu mereka berada di dalam keraguan dan syubhat. Hati-hati, awas dengan jalan yang dirintis oleh mereka yang berilmu tetapi degil terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati daripada jalan yang dirintis oleh orang yang jahil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان Badlishah, وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibni as-Sultan Salahuddin, wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadad wa aslih bihimul ibada wal bilad, waj'alit taqwa lahum khayra zad. Innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis